Pindaan terhadap Ordinan Buruh Sabah SLO perlu dilakukan segera dan tidak hanya melibatkan cuti bersalin serta cuti bersalin bagi bapa atau paterniti. Beberapa undang-undang berkaitan turut perlu diteliti kembali kerana telah lapuk serta tidak lagi sesuai untuk dilaksanakan. Ia termasuk dalam aspek amalan pengurusan sumber manusia di negeri itu kekal relevan untuk satu jangka masa panjang di masa hadapan. Ikuti kupasannya bersama wartawan Safwan Sawi. Setelah sekian lama isu itu dibangkitkan, ia kembali hangat diperkatakan apabila tular kisah seorang pekerja yang kehilangan isterinya ketika berpantang baru-baru ini. Lelaki tersebut mendakwa dia hanya diberikan cuti paterniti selama 2 hari oleh majikan sekaligus menyebabkannya tidak berupaya menguruskan isteri dan bayi mereka. Antara yang memperjuangkan isu berkenaan sejak lebih 5 tahun lalu, Badan Bukan Kerajaan NGO, Masyarakat Demi Kesaksamaan, Hormat dan Amanah untuk Seluruh Sabah atau SERATA. Pelbagai kajian dan usaha advokasi dilaksanakan termasuk meliputi pelbagai situasi yang tidak menyatakan klausa atau maksud perlindungan serta hak seperti pemecatan serta-merta pekerja wanita hamil, gangguan seksual, tangga gaji dan sebagainya. We need to push the law to be amended as soon as possible lah. So kami nampak parlimen sudah berjalan. Jadi bila pindaan ini akan masuk dalam parlimen sitting ni, sebab hari-hari kami tengok belum ada. Jadi adakah kita perlu menunggu supaya ada lagi yang meninggal pasal kes begini? Menurut SERATA, Sabah mempunyai undang-undang buruh berbeza dengan Semenanjung yang mengguna pakai Akta Kerja 1955. Lebih mendesak, tiada sebarang pindaan dibuat terhadap SLO selama 18 tahun. Bila bini saya ada anak nanti dan saya tidak dapat itu leave yang cukup, susah tu untuk, sebab saya sayang bini saya tidak mau tragedi yang sama menimpa bini saya. Kami memang ada buat beberapa perjumpaan dengan stakeholders. Diorang kata, okey memang sudah ditabelkan dan sudah dibawa ke DUN. Tapi sampai mana tu kita tidak clear. Sebab ini kita tidak ada transparency. So rakyat pun tak tahu. Kami pun macam not really clear on what stage it is now. So we just pending. Kita ada this approach yang wait and see, which is not good. Ketika mengulas kes yang tular itu, Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah memaklumkan pihaknya sedang menjalankan siasatan terperinci berhubung perkara berkenaan. Ia berhubung dakwaan seorang pekerja yang trauma berikutan kematian isterinya di samping anak mereka yang baru dilahirkan dalam kejadian di sebuah rumah sewa di Penampang baru-baru ini. Prihatin dengan kejadian itu, Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmut turut meminta JTK Sabah mendapatkan maklumat tepat daripada pekerja dan majikan terbabit. Orang ramai turut diseru agar tidak menyalahkan sesiapa termasuk pihak majikan yang didapati telah mematuhi Ordinan Buruh Sabah selain bagi menjaga emosi semua pihak terlibat. Tuntutan untuk meminda SLO itu mendapat reaksi Menteri Bertanggungjawab, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk James Ratib. Perkara itu ujarnya akan dibawa ke perhatian kerajaan negeri minggu depan dalam tindakan susulan termasuk kajian semula yang melibatkan syarikat atau majikan swasta. Perkara ini saya akan bawa ke Kabinet Negeri Sabah untuk meminta pandangan daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri supaya Ordinan Buruh di Sabah ini patut dikaji semula supaya biar pihak swasta itu dapat diberikan satu garis panduan untuk memberikan cuti. Mengulas mengenai kejadian tular baru-baru ini, beliau berpandangan pihak majikan perlu ada sifat timbang rasa dengan situasi pekerja. Bersimpati dengan situasi mangsa, pihaknya akan memberi bantuan sewajarnya selain meneliti aspek siasatan serta maklumat dari mangsa dan pihak majikan terlibat. Nasib menimpa seorang suami kehilangan isteri tular. Itu baru satu kes. Ada berapa lagi kes yang tidak diketahui umum, tidak tular, yang kesengsaraan atau keperitannya mungkin terpaksa ditelan atau dilalui sendiri oleh mangsa tanpa sebarang pembelaan. Sudah terhantuk, lagi tengadah, jangankan mati, baru diendah. Safwan Sawi, TV3.